Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa kita lagi dalam PDPR Sains tahun 3 Baik, setelah seminggu awak bercuti, cikgu harap awak masih tak lupalah pembelajaran pada minggu-minggu yang lepas. Baik, sebelum cikgu teruskan, cikgu nak maklumkan bahawa ingatkan supaya murid isi link kehadiran yang telah cikgu kongsikan dalam Telegram. Baik, untuk minggu ni cikgu masih lagi tajuk 8.1 standard kandungan 8.1 di mana subunit dia asid dan alkali. Kita lihat kepada standard pembelajaran dia iaitu 8.1.3 iaitu meneroka bahan lain yang boleh menguji bahan berasid, beralkali dan neutral. Kita tengok bahan lain yang boleh digunakan selain daripada deria dan juga ketal litmus Okey, baik. Kita teruskan lagi. Objektif pembelajaran pada minggu ni, cikgu akan fokuskan kepada meneroka bahan lain yang boleh menguji bahan berasid, beralkali dan neutral. Kita akan tengok bahan apa yang boleh kita gunakan untuk uji sifat bahan ni sama ada berasid, beralkali dan neutral. Selain daripada guna ketal litmus dan juga deria rasa dan sentuhan Baik, cuba tengok cikgu akan sentuh berkenaan dengan bahan berasid, beralkali dan neutral di sekeliling kita sebelum kita tengok bahan-bahan lain tu. Okey, bahan berasid ni banyak digunakan dalam pertanian Cuba tengok situasi. Ayah, mengapa kita perlu tabur kapur pada tanah ini? Kapur bersifat alkali dan boleh mengurangkan keasidan tanah kebun. Kena letak sebab bila asid terlampau banyak dalam tanah, tanaman kita jadi tak cantik. Dalam bidang perubatan pun ada guna sifat bahan ni. Sebagai contoh, cuba tengok tu. Sengatan tebuan bersifat alkali. Sengat tabuan bersifat alkali. Cuka boleh disapu pada kawasan yang disengat untuk rawatan awal. Cuka kan dia masam kan. Okey. Dalam rumah pula, produk kerumahan kegunaan isi rumah. Ibu bagaimana hendak hilangkan rasa licin cecair peluntuk ini? Lumurkan tangan awak dengan asam jawa. Nanti hilanglah rasa licin itu. Kalau kita pegang sabun kan rasa licin kan, lumur dengan air garam. Itu salah satu penggunaan kegunaan sifat asid ni di sekeliling kita. Baik, seterusnya kita tengok. Ini adalah cara untuk menguji sifat bahan tanpa menggunakan ketal litmus dan deria. Kita boleh menggunakan ekstrak kobis ungu. Ekstrak kobis ungu ni maknanya air kobis ungu yang telah di blender yang telah dikisar menjadi cecair. Kita boleh gunakan ekstrak kobis ungu ni untuk lihat perubahan untuk lihat apakah sifat sesuatu bahan. Kita juga boleh gunakan ekstrak kunyit. Selain daripada kobis ungu, kita juga boleh gunakan ekstrak kunyit. Baik, cuba fahamkan video ni dengar betul-betul dan fahamkan bagaimana cara dia menggunakan cikgu ni menggunakan kobis ungu, ekstrak kobis ungu dan juga ekstrak kunyit untuk menguji sifat bahan Ungu. Kubis ungu ni adalah yang biasa kita nampak dekat dalam salad dan sebagainya. Jadi ekstrak kubis ungu ni cikgu telah blend bersama dengan air. Cikgu blend aja, cikgu tak rebus pun. Jadi cikgu blend iaitu cikgu kisarkan sehingga halus dan cikgu tapis untuk ambil airnya sahaja. Jadi mari kita perhatikan video uji kaji ini. Dah sedia ke belum? Jom. Jadi
Pada bahagian tengok, kiri ada cuka. Jadi cikgu tak bohong, dalam ni ada cuka. Jadi cikgu tunjukkan perubahan warna kertas litmus itu, iaitu biru menjadi merah, merah masih merah. Ingat, cuka adalah berasid. Bagus. Di bahagian kanan pula terdapat soda bikarbonat. Walaupun tak nampak kelihatan seperti ada cecair, tapi dia ada cuka, cecair dekat sini. Cuka kalau kertas Jadi litmus, cikgu biru jadi rendamkan merah, merah, kertas merah. litmus ini. Anda dapat perhatikan biru tidak berubah, merah berubah biru. Terbukti ia adalah beralkali. Jadi cikgu akan titiskan ekstrak kubis ungu ke dalam cuka dan soda bikarbonat dengan bergilir-gilir. Perhatikan perubahan warnanya. Cuka, asid, Asalnya soda bikarbonat, adalah berwarna alkali. ungu. Ekstrak kubis ungu tu berwarna ungu. Purple dekat situ. Jadi apabila dititiskan dalam soda bikarbonat, iaitu bersifat alkali, ia berubah warna kepada warna biru kehijauan. Manakala apabila dititiskan dalam larutan cuka yang bersifat asid, ia berubah warna kepada merah jambu. Jadi merah dengan biru, hampir sama dengan hasil keputusan kertas litmus. Jadi inilah hasil dia apabila kita uji menggunakan kubis ungu. Jadi boleh tak kita guna kubis ungu untuk menentukan sifat bahan berasid dan juga beralkali? Bagus, boleh guna kubis ungu. Anda boleh uji di rumah sekiranya anda mempunyai bahan tersebut. Okey, seterusnya jom. Okey, ini adalah hasilnya pada sebelum dititiskan kubis ungu. Selepas dititiskan kubis ungu, ekstrak kubis ungu, larutan cuka telah berubah warna kepada warna merah jambu. Soda bikarbonat berubah warna kepada warna biru kehijauan. Cikgu besarkan sikit bagi awak nampak dengan jelas. Itu dia keputusannya. Cantik sangat warna merah jambu tu. Biru itu juga sangat cantik. Okey, jom kita tengok bahan seterusnya. Ekstrak kunyit. Ekstrak kunyit boleh berubah ke? Boleh jadi petunjuk bahan berasid beralkali ke? Kita kena buat uji kaji lah. Kita sebagai saintis, kita akan buat uji kaji. Bersedia untuk lihat video yang disediakan. Jadi cikgu telah sediakan ekstrak kunyit, iaitu cikgu telah kisarkan kunyit bercampur dengan air dan cikgu tapis sama je. Jadi bahagian kiri adalah cuka, cikgu uji dan cikgu tunjuk. Ni bukti dia cuka bersifat asid. Bagus, merah biru jadi merah, merah tidak berubah. Bahagian kanan pula cikgu ubah menggunakan sabun. Cikgu tak guna soda bikarbonat pula. Kali ini cikgu guna sabun sebab ia adalah alkali yang lebih kuat. Jadi kesan dia boleh nampak dengan lebih jelas. Cikgu tuangkan pula, cikgu tak guna penitis. Cikgu tuangkan cuka ke dalam ekstrak kunyit. Perhatikan, macam tak ada perbezaan warna je. Okey, kita tengok sabun pula. Adakah memang tak berkesan ekstrak ni? Wow, dia berubah warna dengan serta-merta. Maka kita dapat perhatikan dekat sini. Apabila kita menguji bahan beralkali iaitu sabun, ekstrak kunyit itu berubah warna merah pekat ataupun kemerahan. Jika dapat perhatikan dengan lebih terperinci, warna dia adalah merah bata, iaitu merah yang sangat gelap ataupun merah kepirangan. Kepirangan itu adalah berdekatan dengan warna coklat. Okey, mari perhatikan dengan lebih terperinci. Okey, ini adalah sebelum kita tuang ke dalam ekstrak kunyit. Ini adalah rajah selepas, di mana apabila cuka telah dituangkan ke dalam ekstrak kunyit, tiada perubahan warna yang berlaku. Tetapi apabila dituangkan sabun ke dalam ekstrak kunyit memberikan tindak balas serta-merta, iaitu ia berubah warna kepada warna merah kepirangan, iaitu merah pekat ataupun merah kecoklatan. Okey, kita besarkan sikit gambar supaya anda dapat lihat dengan lebih jelas. Tu dia. Bagi cuka tiada perubahan warna. Bagi sabun pula apabila dituangkan ke dalam ekstrak kunyit, ia berubah kemerahan menjadi cecair warna. Baik, itu adalah cara untuk buat uji kaji menggunakan ekstrak kubis ungu dan juga ekstrak kunyit.
Baik, rumusan daripada eksperimen tadi, sifat bahan berasid, berakali atau neutral boleh diuji menggunakan deria rasa dan sentuhan, tetapi ia bukanlah petunjuk yang saintifik kerana tak semua bahan boleh menghasilkan deria rasa yang walaupun deria rasa dia masam tapi dia bukannya asid, jadi dia kurang tepat. Kebiasaannya bahan berasid berasa masam, bahan berakali berasa pahit dan licin, manakala bahan neutral berasa tawar dan manis. Kebiasaannya, bukan semua kebiasaan. Bahan berasid, berakali dan neutral banyak digunakan dalam bidang pertanian, perubatan dan juga pembuatan produk isi rumah. Bahan lain yang boleh digunakan untuk menguji bahan berasid adalah ekstrak kubis ungu, ekstrak kunyit dan ada lagi satu ekstrak bunga raya. Sama je, kita rendam dalam air kemudian kita kisarkan macam kunyit ni awak boleh guna kunyit serbuk pun tak apa. Baik, daripada pemerhatian bila buat eksperimen menggunakan kubis ungu tadi, kita dapati bahawa jika titiskan ekstrak kubis ungu ke dalam bahan yang cuka, dia akan berubah menjadi warna merah jambu. Itu menandakan dia bersifat asid. Apa-apa bahan yang awak gunakan selain daripada cuka, contoh air limau, awak titiskan ekstrak kubis ungu ni, dia akan berubah kepada warna merah jambu. Selain daripada solar bikarbonat, kalau awak guna air sabun juga, awak titiskan ekstrak kubis ungu ni, dia akan menjadi warna biru kehijauan. Itu menandakan jika perubahan warna berlaku, warna merah jambu dan biru kehijauan ni menandakan dia bersifat asid, dan hijau biru kehijauan ni bersifat alkali. Jadi kubis ungu boleh diguna pakai. Okay, untuk kunyit pula sama je, tapi cara dia kita tuang pula cuka ni dalam ekstrak kunyit. Sabun pun kita tuang. Cuka tidak berubah warna, tetapi sabun berubah menjadi warna merah keperangan. Ini bermakna ekstrak kunyit hanya boleh diguna pakai pada bahan alkali sahaja. Sebab bahan berasid ia tidak berubah warna. Faham Ekstrak bunga raya pun sama. Ekstrak bunga raya dia sama je. Dia boleh guna untuk mengesan sifat bahan asid dan alkali. Dia sama seperti kubis ungu. Dia ada perubahan warna dekat situ. Baik, tugasan untuk minggu ni mudah saja. Buku aktiviti. Buka buku aktiviti halaman 75 dan 76. Awak boleh buat. Buat muka surat 75 dan 76. Kalau tak tahu nak buat rujukan, dekat bahagian bawah muka surat ni dia ada tulis rujukan buku teks muka surat berapa. Awak boleh buka buku teks muka surat berapa yang dinyatakan untuk awak lihat dia punya nota-nota untuk latihan 75 dan latihan 76. Baik, itu saja. Cikgu harap awak boleh siap dengan cepat. Pastikan link kehadiran awak isi. Jika dah siap, boleh hantar gambar pada cikgu untuk semak dan pelaporan cikgu dalam PBD lah. Baik, itu saja. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.